Hai, Assalamualaikum. Hai. Anda live bersama dengan saya, Katie. Saya sebenarnya baru habis kelas. Sorry sangat-sangat saya buat live ni 11.30. Saya like really exactly baru habis kelas. Okay, jangan ingat mak buyung duk relax je tidur kat rumah. Tidak, okay. Betapa banyaknya aktiviti saya masa PKP ni. Lebih daripada aktiviti orang normal. Memang saya busy, sangat busy. Hari ni the whole day kelas sepanjang hari. Adalah break-break sikit kan. Tapi break pun pergi masak, pergi apa? Macam biasa kerja kat rumah. Macam korang tengok mak korang buat, wife buat kan. Macam tu lah juga saya. Masuk dulu. Okay. So, tahu kan saya suka love, saya suka like. Bagi sikit. Tak kena bayar pun, jangan risau. Chat room kita je malam ni, okay? Okay, saya Katie. Okay, sebenarnya malam ni, kalau semalam saya bercerita, okay, malam ni saya nak share juga. Tapi malam ni saya nak share servis yang saya buat, okay, business saya. Apa yang saya buat sebenarnya. What I do, orang kata apa, for apa ni, earning lah, for my earning kan, okay, untuk pendapatan saya. So basically I'm doing business. Okay, sebelum ni saya kerja. Okay, saya background sikit lah. Saya punya background, saya dulu quality assurance executive, QA exec. Ni biasa orang kilang lah tahu QA exec ni. Okay, ataupun selalunya orang panggil QA engineer. Okay, kita lah yang jaga. Kalau QA ni biasa kat kilang, dia tak ada kerja lain. Kerja dia adalah sesuai dengan dia punya position. Kerja dia adalah menjaga kualiti. Hai, orang pertama yang bagi salam dekat saya, Kak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, Tuan Wasit pun join. Segar saya. Join team saya. So, bila dalam company corporate, biasanya dipanggil QA executive ataupun QA associate. Associate tu is actually equal to executive lah. So, saya buat benda yang boring. Benda yang semua kertas, semua dokumen, semua typing, kerja dengan komputer. Kecuali kalau saya ada inspection, kalau saya kena inspection pula bukan satu, inspection ada banyak. Masih ada di sini. Okay. Lama tak tengok saya lah, betul. Lama sangat tak tengok. Saya baru start live. Yang ni kali ketiga. Hari ketiga saya live. Alhamdulillah. Adalah ceritanya saya ada share. Nanti Kak Yan tengok. Kak Yan sihat ke? Kat Johor tu jauh. Lama kita tak jumpa kan? Okay. So, itulah kerja saya. Okay, sorry. Internet ada problem sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap okay. Okay. So, itulah kerja saya. So, bila saya buat bisnes, of course, bila orang yang ada pengalaman dalam quality, saya tak lupakan basic saya. Saya masih membawa basic ISO, basic SOP, basic documentation system and everything tu. Semua saya masih apply dalam bisnes saya sendiri dan saya tolong klien saya. So, ada existing klien yang lama, ada yang klien baru, and then move to saya tambah servis. Okay, saya tambah servis which is halal. Okay, halal consultation memang saya buat. Saya buat halal consultation. So, instead of ISO, memang saya dah ada basic ISO, Alhamdulillah. Daripada zaman saya belajar lagi, memang saya ada basic. So, masa tu boleh pilih nak jadi engineer ke, nak jadi apa, quality assurance, exec ke apa kan. Tapi saya pilih engineering yang bahagian administration sebab saya tak minat sangat kerja-kerja tangan. Macam gitu. Saya tak berapa minat nak baiki pesawat ke, nak baiki apa ke, saya tak berapa minat. Tapi saya suka analisis, saya suka numbers. Okay, and then saya suka menulis, membaca. So, basically saya gunakan apa yang saya ada tu
saya gabung dengan quality punya background. So, saya tolonglah orang buat sistem gitu. So, yang terbaru, saya tolong usahawan untuk buat ni lah halal application. Termasuk kilang-kilang pun. Okay, dia bukan setakat founder produk je. Saya tolong kilang. Asalnya saya buat halal application. First project saya adalah kilang masa tu saya jadi halal exec sekejap. Okay, saya kerja sekejap. So, saya tolong bos saya untuk dapatkan sijil halal dia. So, track record saya masa tu 2016. Okay, saya berjaya dapatkan halal dia, halal cert dia untuk kilang yang beratus produk. Macam-macam produk masa tu. Tapi saya jaga halal sistem, alhamdulillah dengan izin Allah. Kilang tu dapat halal certification dalam masa 3 bulan. So, itu memang kerja yang paling gila pernah saya buat. Okay, saya balik pukul 9 malam, 9.30 malam. Masa tu tak kahwin lagi, duduk dengan mak ayah. Bayangkan, punyalah mak ayah saya bising dengan saya. Dia tanya, kerja apa ni, buat apa ni, kenapa balik lambat, bla 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 kan. Tapi lepas tu balik pula naik LRT. Belum ada lesen, tak ada kereta. 2016, so struggle masa tu live. Tapi saya buat je sebab halal industri bernilai 3 trilion. Kalau nak tahu. So memang sangat interesting dan saya niat saya menceburkan diri dalam bidang halal sistem, okay, halal assurance system sebab saya suka sistem standard, sebab boleh bantu syarikat tu untuk naikkan dia punya profiling. Okay. So ada setengah dia akan pakar dalam bidang financial, accounts, tapi pakar-pakar dalam bidang sistem bisnes ni tak ramai. Kalau ada pun ada setengah orang dia akan direct dengan Sirim, Lloyd semua kan, tapi memang lambat lah kan, sebab you akan queue ramai gila kot dia punya klien kan, sebab dia orang company besar. So dia kadang-kadang tak sempat nak layan company-company kecil ni. So macam saya target, saya tolong kilang-kilang yang beroperasi dekat Klang Valley, okay, Selangor, KL tu memang tak ada masalah lah. So kita tolong untuk dapatkan ISO dan juga halal. So bila saya dah berhenti kerja, saya dah berhenti kerja, banyak kisah saya berhenti kerja sebenarnya tapi malah nak cerita malam ni sebab saya nak introduce saya punya servis je. So bila saya dah berhenti kerja, saya still ada permintaan daripada founder. Kat situ lah datangnya sebab founder dekat Malaysia ni, okay, minta maaf cakap, kadang-kadang diorang tak ada background tau. Bukan diorang tak pandai, diorang ni tak terdedah kepada halal tu apa, halal tu macam mana nak apply, and then ISO tu benda halal tu at least dekat di hati. Kalau tengok, kalau beli beras, beli tepung, gula, ataupun kita beli barang-barang yang macam sardin ke apa kan, semua ada cok halal. Tapi kalau ISO, orang macam apa? Macam tu kan. Dia pun tak tahu nak tanya siapa. Sebab dia tak ada exposure kat situ. So itulah pentingnya anda berkawan dengan saya je. So itulah fungsinya bila saya berada dalam bidang ni. Saya kena explain dengan customer saya. Okay, ISO tu apa dan sebagainya. Tapi saya tak nak cerita teknikal malam ni, boring. Okay, nanti kalau dengar ceramah saya ISO nanti semua tidur. Okay, saya mula dengar ISO pun saya tidur. Jangan risau. So saya tahu perasaan orang yang mendengar. So itulah cerita dia. So basically itulah kerja yang saya buat. Maksudnya apa saja yang saya boleh earn for living kan. Saya boleh buat consultation, saya boleh tolong dia buat dokumen apa semua. I'm happy to help. Itu cerita dia. So sampailah my third services yang saya buat, yang sekarang ni terbalik. Third services ni yang jadi, orang kata apa, kita punya makanan utama. Makanan utama kita iaitu OEM Health and Beauty. Sebabnya dulu saya dekat dalam company saya lah halal exec. Okay, halal exec yang jaga halal eksekutif kilang dan semua produk-produk yang ada dekat kilang tu. Okay, lepas tu saya lah kita panggil apa, management rep, boleh lah kata management representative
dalam ISO kita panggil MR ataupun kita panggil document controller. Yang semua dokumen-dokumen ISO dan syarikat saya lah juga prepare. Dan yang ketiga, saya ni banyak alam sikit. Saya lah marketing. Dipanggil apa? Business development dekat kilang yang saya pernah kerja dulu. So, bayangkan saya boleh pegang 3 portfolio ni. Dan saya ada lagi satu, GMP. Okay, Good Manufacturing Practice. Untuk kilang-kilang, biasanya Alhamdulillah saya boleh buat juga. Dia punya SOP, dia punya manual apa semua memang itulah kerja saya. So saya ni memang orang yang boring lah kalau cakap pasal kerja. Okay, sebab banyak sangat benda teknikal kan. So saya tak bercadang nak share. So bila saya kerja dekat kilang produk, buat marketing masa tu, saya kena close sales. Saya mesti kena jumpa customer, saya mesti kena buat marketing, saya mesti kena terangkan proses and prosedur macam mana jadi founder produk. Okay, so di situlah bermulanya saya menguasai bidang OEM, health and beauty. Saya bermula dengan personal care and cosmetic. So nanti saya akan cerita lagi apa personal care, apa kosmetik, sebab term tu boring kalau ikut kamus kan. So personal care basically adalah penjagaan diri. Kosmetik adalah benda luaran. Dia bukan, kosmetik ada dua. Satu color kosmetik. Color kosmetik kalau perempuan tahu is something yang makeup yang orang pakai, lipstick, lip matte and everything. So yang lagi satu kosmetik biasa ni adalah macam krim muka, krim wajah, pencuci muka, semualah benda tu. Personal care pula, shampoo rambut, body wash, hand wash, that one is personal care lah. So itulah ceritanya macam mana saya mula. It was really hard for me because 3 jawatan yang diberi memang dia bayar gaji saya tinggi. Tinggi ke? Tinggi sangat. Okay, dia bayar gaji saya tinggi. Bos saya bayar gaji saya tinggi. Gaji saya masuk je saya lompat daripada transportation company pergi kepada line kosmetik, line personal care and kosmetik, /ISO /GMP /halal tu, dia bayar saya rasa naik kot dalam 70%. Yeah, 70%. I think so. Boleh lah, memang tinggi lah kalau nak banding dengan kerja yang sebelum tu. So, tapi memang gila lah kerja. Memang gila lah, memang kau tak sempat lah, kau tak sempat lah cerita dia kan. Memang banyak gila kerja, tapi yang saya respect lah sebab bos saya ni dia bagi guide kat saya. Dia bagi product knowledge, bagi macam-macam lah kan kat saya sebelum ada something happen. Tapi tak nak cerita lah pasal benda tu. Tapi yang bestnya tu lah, I learn it hard way. Very, very hard. Okay, situation tu memang sangat tegang. Lepas tu kau dah lah nak dara. Kau balik lambat pula tu. Kau ingat abang kau tak risau. Itulah cerita dia. Kan? So ni dilema lah. Untuk orang yang sangat career woman Untuk career woman yang macam saya dulu. Sekarang pun macam tak ada beza lah. Tapi sekarang sebab dah kahwin, dah pregnant. So macam kena slow down sikit kan. So dulu saya memang tak kenal erti enjoy. Saya daripada habis belajar sampai dah kerja saya adalah kerja. My life is equals to my career. Macam tu. So saya tak ada fikir pasal benda lain. Itulah saya. So itu sebab saya kahwin lambat sikit and so on apa semua kan. Sebab saya tak ada masa bercinta. Tak ada masa. Saya tak ada masa dating. Tak ada. Sebab itulah saya. Saya sangat bekerja keras untuk apa yang saya nak sebab saya sangat pasti apa yang saya tahu. So menjadikan saya ni seorang yang fast thinking dan saya sentiasa dalam zon yang tak selesa. Aku kena settle ni, aku kena settle ni. Oh, klien ni pula, ni halal, ni ISO, ni apa. Memang pening. Tapi that was the fastest way macam mana nak belajar bisnes. Dulu bos saya Syaya Nun Alif lah, berbangsa Cina. Jadi memang tak bagi can ni lah. Siapa pernah kerja dengan Cina, biasanya dia tahulah macam mana nak buat bisnes. Lepas you resign ke, you kena buang ke apa ke, biasanya diorang ni solid kalau buat bisnes. Sebab korang dah kau kena masa tu. Korang dah mental dah lah torture, badan dah lah penat. Tapi korang kena speed laju-laju untuk tunjukkan yang korang buat kerja.
Sebab kita tak boleh selesa. Hari-hari bos tanya, macam mana? Hari ni dah closing ke belum? Berapa banyak MOQ, customer order, bla 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 bla. So, macam tu lah kerja saya. So, balik pada bisnes saya, apa saja yang saya dah pernah buat dulu, sebenarnya itulah takdir saya. Itulah rezeki yang Allah dah takdirkan dalam hidup saya. Itulah benda yang dia bagi. Dia bagi saya belajar dalam keadaan yang orang kata apa, sangat tough, bos yang very demanding, okay, and dia tak banyak sangat resources pun masa tu untuk ada. So saya belajar dengan semua orang. Saya belajar dengan operator pun saya belajar, yang packing barang tu kan pun saya belajar dengan dia. Dengan QC pun saya belajar. So kunci dia, kalau anda masih bekerja, anda belajar je dengan semua orang. Even dengan seorang tukang cleaner pun, okay, generator pun kita boleh belajar dengan dia. Tak semestinya korang belajar mengemop, menyapu dengan dia. Kadang-kadang ada values yang kita boleh belajar dengan dia. Contohnya dia datang awal, contohnya dia melalui kesukaran dalam hidup dia, nak pergi kerja pun susah, tapi dia masih lagi pergi kerja. Contohnya kan. So kat kilang lah sebenarnya macam saya rasa macam life saya yang betul-betul saya tengok orang susah, yang lebih susah daripada saya. Saya masa tu dah struggle, tapi ada orang yang lagi susah daripada saya. So saya macam selalu muhasabah diri, tengok okay, ada orang lagi susah daripada aku. So aku yang dah ada qualification sikit, ilmu sikit yang Allah dah bagi ni, aku kena teruskan supaya kita boleh menyumbang pula pada orang lain. So basically bila buat bisnes, saya fikir saya nak wujudkan peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan kepada orang yang nak bekerjasama dengan saya. And mostly my vendors, my suppliers adalah orang yang saya kenal. Ada orang yang saya kenal, adalah orang yang macam saya tahu dia buat bisnes tu. Sebab saya buat OEM Health and Beauty. So of course saya perlukan orang yang ada kilang printing, yang boleh buat stiker, design and everything. So saya buka peluang perniagaan tu juga untuk orang lain. So that is how I work. Masa mula-mula lah saya start tu. Tapi tak lama pun lepas tu, sebab klien saya dekat kilang tu, diorang yang cari saya balik. Diorang start cari saya balik and so on. So itu background saya lah. So yang tahu kita mungkin, tapi saya seramai kot yang tak tahu. Sebab saya jarang nak bercerita secara public apa yang saya buat, apa semua. Tak tahulah, saya ni mungkin saya reserve kot. I'm a reserve person. Macam saya, kalau orang tak tanya, saya tak macam tak igih nak cerita macam tu lah. But I found my purpose, okay, recently after I joined this one class. So saya fikir kalau saya tak kongsikan apa yang saya buat, apa servis yang saya boleh offer orang, apa orang kata apa solution yang saya boleh bagi orang, saya rasa macam berdosa. Saya rasa macam saya berdosa. Saya rasa macam bersalah sangat-sangat sebab ada founder kat luar sana, ada kilang kat luar sana, ada owner syarikat yang kat luar sana struggle. Dokumen tak payah cerita SOP, tak payah cerita ISO. Dokumen pun okay, bersepah. Okay, tak tahulah apa benda yang dia buat. Bersepah. Ni belum cerita lagi kilang kecil-kecil yang belum upgrade jadi GMP, yang belum upgrade pergi mesti. Itu dah kira innalillah lah. Sepah entah bila-bila nak dapat. Lepas tu yang saya kesiannya, ramai founder, dia selalu tanya saya, macam mana nak apply halal, macam mana nak apply halal. Jadi rasa bersalah lah juga. Saya rasa berdosa saya tak share. So tambahlah nanti kan, beban dosa ni dah banyak lah. Tambah lagi pula bila kita tak kongsikan. So mungkin kalau anda kenal sesiapa yang perlukan perkhidmatan untuk consultation OEM Health and Beauty, dia tak tahu, dia mungkin ada niat. Okay, tujuan saya buat video ni sebab saya nak cari founder. Saya cari founder yang betul-betul dia ada niat nak keluarkan produk dia sendiri. Okay, tak kisahlah produk apa, yang terbaru is hand wash, hand sanitizer, body wash, lip matte, lipstick, you name it, insyaAllah kita boleh bantu. Just tag diorang je lah dalam video ni. So nanti diorang boleh rewatch balik, tengok balik saya punya live kan.
Ataupun kongsi je. Kalau rasa video dia bermanfaat, tag kawan, kongsi. Ataupun hantar link kat dia dekat private message ke apa ke. So itulah the least that I can do. Okay, to reach out to people yang perlukan consultation. Yang zero, yang tak tahu apa-apa. Tak tahu macam mana nak jadi founder ni sebenarnya. Macam mana nak keluarkan produk sendiri. Saya akan share secara percuma je. Dalam setiap live yang saya buat ni everyday, InsyaAllah kalau saya lupa ingatkan, saya akan share macam mana jadi founder. Okay, nak sama ada founder supplement ke, founder produk kosmetik ke, personal care ke, founder hand sanitizer ke, semuanya insyaAllah saya boleh bantu. So, along the way, saya akan bantu juga founder-founder yang orang kata engage dengan saya untuk tahun 2020 ni. Bonus adalah saya akan bantu mereka untuk bukanlah dapatkan, tapi more to documentation review untuk halal submission. Okay, saya tak nak pergi ISO sebab ISO ni level dia lain. Nanti orang pening. Okay, kita settle satu-satu dulu. Sebenarnya kalau ikut critical, halal punya submission, halal punya application lagi critical gila babeng. Oops, sorry, language, okay. Lagi critical gila daripada ISO. Sebenar-benarnya. Okay, nak circular baru dah keluar and everything. Tapi saya pilih untuk tolong juga halal. Sebab halal ya kita sama-sama Melayu kan. So kalau you nak expand dalam market OEM health and beauty, you kena ada halal. Okay, seriously you memang kena ada halal. Jangan tanya pula kat saya. Saya buat homemade produk apa semua macam mana. Okay, yang tu nanti kita jawab. Okay, nanti kita jawab. Soalan teknikal tu nanti jawab. Tapi yang penting, tanamkan dalam hati, kita nak CJ halal tu along the way dengan produk yang selamat digunakan. Okay, selamat digunakan dan berdaftar dengan KKM. Itu yang saya selalu sekolahkan customer-customer saya yang tak faham bahasa. Sebab saya strict sikit. Saya tak kisah you Datin ke, you Datuk ke. Kalau you once jadi customer saya, you tak nak dengar cakap saya tak nak ambil case you. Sebab nanti, bila KKM ambush tempat you akan menyusahkan saya. You akan call saya. You akan tanya macam mana nak settle. So, saya dah berhadapan dengan macam-macam jenis klien. Jadi, Alhamdulillah Allah bagi saya rezeki dan ilmu dalam bidang ni, saya nak tolong. Cuma, saya memang nak orang yang serius jadi founder. Serius ni bukan setakat, saya tahu serius mungkin maknanya dia ada duit. Okay? Dia ada modal, dia ada some, mungkin use other people money, maknanya keluarga dia ada duit and everything. Dia ada komitmen tapi dia juga boleh follow proses. Saya, sebab kan dulu saya QA dekat kilang saya memang orang yang sangat tegas dalam melaksanakan proses dan prosedur. So bila saya beralih pada bisnes saya, karakter kerja yang saya buat dulu dia jadi double triple. So kalau klien tak nak dengar memang mostly lah klien yang tak nak dengar confirm ada masalah. Akhirnya tu confirm ada masalah. Walaupun mula-mula dia sale laju tapi bila dia tak nak ikut prosedur, okay, compliance, apa yang sepatutnya dia buat, mesti ada masalah. So tu cerita sebenar lah. So saya buat ni, saya bersemangat. Sebab saya tahu banyak gila video dah keluar macam produk sampah, you know. Can you just imagine bila orang cakap produk Malaysia ni produk sampah, produk yang mengandungi mercury, mengandungi bahan-bahan terlarang, beracun, produk yang membunuh, orang kata kan, rosak muka orang dan sebagainya. Itu yang paling saya pantang sekali. Sebab kalau kita nak buat bisnes, kan, memang you nak produk you laku. Sebenarnya, instead of mercury, banyak gila kot barang-barang, bahan-bahan ingredients yang kita boleh masukkan dalam produk kita supaya performance produk tu bagus. Banyak gila. Tapi founder Malaysia ni, kadang-kadang, degilnya mereka ni sebab dia tak nak tanya. Dia rasa macam dia dah tahu semua.
Dia rasa macam dia pandai-pandai je nak buat formula sendiri. Sebenarnya dia tak ada background teknikal pun. So, kenapa you nak kena, contohlah, you tak ada background teknikal. You bukan R&D team, you bukan QA, you bukan engineer, you bukan apa. You tak tahu tau benda tu. Itu functionnya kita ni kena bertanya. Jangan macam, macam bodoh sombong. So, benda rasa macam boleh bancuh sendiri kat rumah. Kan? Semua benda kau rasa macam, semua benda lah rasa boleh buat sendiri. Tu sebab bila produk tu masuk market, produk tu memudaratkan pengguna. Okay, satu Malaysia memang ban produk Malaysia. So, boleh tak you terfikir apa terjadi pada industri kita? Apa terjadi pada ekonomi? Ekonomi orang yang buat produk ni hancur. Nila setitik tu, habis susu sebelanga. Tiba-tiba jadi karam simalia pula. Okay, itu hakikatnya, itu faktanya. So, cuba kita betulkan balik mindset. Sebab nak jadi founder ni, tanggungjawab besar. Tapi, yang penting, you commit lah. So, first thing first is you minat. You minat nak jadi founder. You ada satu big why. You ada sebab you sendiri. Sebab yang sangat kokoh. Sebab yang sangat kuat kenapa you nak jadi founder. Sebab you bukan founder produk. You tak nak jadi founder produk sampah. You nak jadi founder produk yang knowledgeable. Produk yang setaraf dengan produk-produk yang dekat drugstore. Macam dekat Guardian, Watson, Dan tak semua, produk dekat Guardian, Watson tu adalah yang paling terbaik dalam Malaysia pun. Ada je produk yang belum lagi masuk Watson, masuk Guardian, produk Melayu kita yang bagus. Serius ada. Cuma sebabkan nak masuk orang kata apa, tempat-tempat macam tu, diorang perlu ada some sort of effort lah, benda-benda lain, ada documentation, ada agent-agent yang kena lalu dan sebagainya. So itu cerita lain. So ada je sebenarnya. So that's why saya nak betulkan balik pandangan. Sebab pernah viral, I think setahun. Tahun lepas kot. Masa tahun lepas, tahun kritikal lah siapa jadi founder produk. Kau jadi founder produk je orang tanya. Produk kau ada KKM? Produk kau ada KKM? So memang kecoh lah kan masa tu kan. So kenapa jadi macam tu? Sebabnya founder-founder, bukan semua, setengah founder ni dia tak nak belajar. Dia tak nak ikut proses yang betul buat produk. Sebab tu jadi macam tu. Ada yang repack je. Apa cerita kan? Sales juta-juta tapi you repack produk dekat office you. Saya tahu. Saya tahu siapa. Seriously saya tahu. Tapi Alhamdulillah lah, ada klien saya yang mendengar, ada yang tak dengar. Tapi yang tak dengar, saya tak ambil produk dia. Saya tak nak apa, terlibat sama. Kan? Sebab rezeki tu nanti sama kan kita makan. Kan? Kita ambil gaji daripada syarikat kita. So, nanti jadi banyak dosa. Senang cerita conclusion dia. Okay, kita elakkan perkara syubhah macam tu dalam bisnes. Okay, nak bisnes, you be a gentleman. Okay, you betul-betul gentle buat bisnes. You betul-betul faham prosedur. You tak tahu, you tanya. Itu baru businessman yang betul. Baru legitly you buat bisnes. Bukannya setakat keluar produk sebab you pergi bancuh belakang rumah. Ataupun you repack kat office you balik. Lepas tu you suruh staff you jual. Okay. Bukan tak boleh. Bukan saya melarang. Okay. Saya tahu ramai yang struggle. Tapi diorang tahu buat produk homemade. Tapi yang kau pergi declare. Okay. Satu pergi declare produk tu ada KKM. Entah mana-mana consultant kau jumpa. Kau register ikut cara apa. Tiba-tiba pop dapat KKM. Okay. Kau jalan belakang. Ada. Okay. Yang kedua. Pergi letak barang terlarang. So itu ethics lah. Itu ethics. Macam mana you jalankan bisnes. Okay. So itulah saya punya mission saya, betulkan balik apa yang berlaku dalam industri ni. Betulkan balik siapa yang jadi klien saya, insyaAllah kita buat sama-sama. Benda tu supaya kita berada pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Tadi ada soalan. Apa? Sekejap saya lupa. Saya scroll sekejap. Kak Ila bagi tips marketing kau sikit. Hai adik. Okay.
Bagi tips marketing. Okay. Akak dah power dah. Akak buat hartanah. Saya pun tak tahu nak bagi tips apa kat akak ni. Kita buat nanti saya share lah salah satu teknik marketing yang bagus. Nantilah video nanti panjang sangat kan. Muhammad Asfi Ismail. Terbaik ni pun nanti saya DM. Okay, insyaAllah. Boleh. Just ni je. Private message saya je. Okay. Tu je saya cakap. And then yang terbaru latest sebab PKP memang ada cabaran dalam bisnes. Bukan saja saya. Saya ni dah kira SME kecil. Asia, Nelofa Hijab, Vivi Yusof. Okay. Dark kan? Okay, apa-apa lagi lah brand bawah dia. Semua menghadapi masalah. Kan? Semua orang. Semua orang ada cabaran masing-masing. Memang confirm ada. Sebab ini masa Allah menduga kita semua. Yang duduk di atas muka bumi. Yang duduk kat KL, kena Selangor, kena Malaysia. Okay, umumnya negara sebelah Indonesia, semua kena. Jadi memang ada slow sikit lah dalam kita punya grow kan. Ekonomi kita tak berapa nak grow dan sebagainya. Tapi actually akan ada cara lain yang kita nak buat. That's why saya rasa penting saya nak share. Okay, kalau kenal siapa-siapa yang berhasrat nak jadi founder tapi dia fikir produk yang paling senang untuk dia jual sekarang. Okay, senang jual kenapa? Mesti ada sebab kan kalau senang nak jual. Sebab produk itu adalah produk yang membantu memenuhi kehendak pasaran dalam waktu yang sekarang, waktu PKP. Cuba teka apa? Cuba teka apakah produk yang memenuhi pasaran, yang akan membantu pasaran kita pada waktu sekarang. Jawapannya adalah hand sanitizer, hand wash, body wash. Ni saya buka buka cerita, sharing. Sebab ada yang tanya, ada yang ada juga saya assist WhatsApp dan sebagainya. Tapi mostly saya just share secara general, informasi ini supaya orang lain pun dapat. Sebabnya kita ada 32 juta rakyat Malaysia. Masa PKP ni 90% daripada tu duduk kat rumah. 90%. Kiralah sendiri, ambil kalkulator. Kira sendiri. So 90%. So lagi 10% tu kat mana? 10% tu lah frontliners kita. Jadi mereka sangat memerlukan memerlukan orang yang menghasilkan hand sanitizer. Yang kalau boleh yang GMP production, ataupun mesti punya production. Sebab boleh je kalau korang nak bancur-bancur sendiri kan. Mungkin ada chemist yang dah berpengalaman, R&D team yang dulu dia pernah kerja ke, dia pernah dapat formula, boleh je, tak ada masalah. Sebab dia alkohol dengan apa je barang dia kan. Tapi short term lah kot. Saya tak boleh cakap secara public nanti kan, sebab KKM pun akan tengok video ni dan sebagainya. Jadi tak elok saya pergi. Nanti saya cakap boleh, ada je yang pergi bancur belakang rumah. Kan? Dah salah, dosa pula saya memberi informasi yang salah. So cerita dia, make sure you buat dengan kilang yang betul. Yang halal tu along the way you akan dapat, insyaAllah, kalau you apply. Tak tahu boleh tanya. So sebab tu lah tahun ni memang kita target semua founder yang subscribe dengan kita, semua founder yang engage dengan kita tolong dia sekali dengan halal. Because saya nak sangat tengok daripada hati saya banyak produk-produk yang terhasil dalam pasaran ni, semuanya yang ada halal. Jadi orang Islam kita ni yang nak guna produk tu, apa kita rasa bila kita tengok logo tu? Kita rasa yakin. Walaupun logo halal tu adalah optional, bukan satu kewajipan dekat Malaysia. Bukan satu kewajipan. Tapi kalau kita pergi Indonesia, produk kita kena apply halal dekat negara sana. Diorang sangat strict. Diorang lagi strict. Halal Malaysia adalah antara halal yang terbaik dalam dunia. Jadi bayangkan jika anda
punya produk tu ada logo halal, maknanya sistem ataupun produk tu macam mana performance dia. Saya tak payah cerita pasal performance, kita cerita pasal dari sudut agama kita, kan. Kita seolah-olah macam kita berjihad. Bayangkan sabun mandi yang kita pakai tu, dah lah orang Islam yang buat, dah lah orang Malaysia, mungkin anda kah founder itu, kan, dah lah orang Malaysia. Lepas tu apply secara halal pula. Jadi nampak tau dia serius dengan bisnes dia. So kat situ dah terbukti, dah menunjukkan yang produk anda dan syarikat anda ni orang yang ada credibility. Tu cerita dia. Hai Syazana, hai. Hai, Assalamualaikum, yang baru join. Okay, so jadi kalau kenal siapa-siapa yang dia ada rasa nak buat hand sanitizer, okay, bagi tahulah, boleh share video ni ataupun just share je link. Mungkin dia pun tak nak orang tahu plan dia nak keluarkan hand sanitizer dan sebagainya. Just copy link dekat atas, bagi dekat kawan-kawan. So tak ada masalah. Okay, so bersama-sama kita menyelamatkan industri produk dekat Malaysia ni. Bukanlah kata semua produk tu tak baik. Okay, ada produk yang baik, kan. Dalam 10 tu saya rasa at least 5 mesti okay, kan. Yang lain tu je ada shady sikit, kan. Tapi tak apalah, tak apa. Mungkin anda tak tahu, tak pernah jumpa orang yang betul, tak tahu macam mana nak buat, tak tahu proses dia. Jadi sebab tu saya di sini, saya nak kongsi. Jadi sekurang-kurangnya bila anda tengok video ni, sampailah saya punya hasrat hati tu nak bercakap dengan anda. Gitu. Okay, so dah malam ni. Kan, dah malam ni. Esok kena kerja lagi. Esok saya ada kelas lagi. Awal pagi kelas saya start sampai tengah malam. Sampai malam. Saya kena sambung lagi kelas saya. Okay. Tapi insyaAllah esok saya share lagi lah topik-topik yang berkaitan. So jangan lupa komen sikit, bagi like, bagi love. Okay. Memeriahkan kita punya live hari ni. Dan jangan lupa kongsikan video ni. Sebab kadang-kadang apa yang kita kongsi ni mungkin bukan hari ni, mungkin bukan esok, kadang bulan depan, tahun depan, dia tengok balik video saya, dia jumpa, anda pun dah membantu bisnes dia tu, dia nak buat, dah memang dia ada hajat kan nak buat produk dan sebagainya. So itulah, jika anda akhir kata, kalau anda ni adalah frontliners, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, okay, dekat doctors, nurses and everything yang dah bertungkus lumus, okay, yang membantu pesakit COVID-19 kat hospital, yang tolong buat test dan sebagainya. Sebab ini adalah golongan insan-insan yang dia punya risiko tu sangat tinggi terdedah kepada COVID-19, tapi mereka masih bekerja. Jadi semoga anda pula founder, anda pun adalah pejuang juga, okay, sebab hospital dan sebagainya tak sempat nak buat hand sanitizer, kan. Mana datangnya masa, sebab dia orang dah fokus benda lain. Jadi kita walaupun orang kata wira yang tak didendangkan, yang penting niat kita ikhlas, okay, buat produk betul-betul, buat hand sanitizer yang berkualiti, yang bukannya air. Okay, yang bukan air, kan. Ada setengah orang dia baca-baca tak apa jadi, tak tahulah, ya Allah, kan. Nanya kat orang, kan. Fikirkan kalau doktor tu abang kita, ayah kita. Fikirkan kalau nurse tu kak ipar kita, macam mana, kan. Dia terbeli pula hand sanitizer yang bukannya alkohol, yang air kandungan dia. Dah jadi macam bukannya menyumbang kepada pahala kita nak buat bisnes ni, dah saham benda lain pula kita dapat. So please, kalau you nak buat hand sanitizer pun, buatlah yang terbaik. Okay, buatlah betul-betul, buat dengan niat yang ikhlas. Okay, Puan macam garang je, takut tengok Muhammad Asri Ismail. Kan, saya bukan garang. Saya sebenarnya saya risau kalau suara saya tak dengar tadi.
Yang keduanya, saya menegaskan yang saya mahu founder-founder di Malaysia ini yang telah dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling hanya disebabkan segelintir yang keluarkan produk yang tak elok, produk sampah, produk toksik tu, habis terpalit semua orang. Jadi ini masanya betulkan. Ini masanya betulkan. Sebab saya tengok ada je 2-3 orang founder yang saya kenal keluarkan hand sanitizer. Tapi make sure buat betul-betul. Make sure buat betul-betul. Kalau tak buat dengan saya pun, buatlah dekat tempat yang betul. Okay? Tu je pesanan saya. Kalau tak tahu cara macam mana nak jadi founder, apa proses dia kan, boleh tanya saya. Senang. Okay? Saya taklah terror. Ada lagi orang lain lagi terror. Tapi apa saja pengalaman saya akan kongsi. Kebaikan. Kebaikan. Sebab saya sayang sangat. Kan? Orang yang founder ni ada duit. Lepas tu mungkin dia tak tahu dilaburkan produk dia bukan produk yang ada KKM. Sedih kan? Ya, sebab bukan sikit duit tau nak jadi founder. Dah lah bukan sikit duit. Berapa tahun tu dia kumpul duit dia tu. Lepas tu ada setengah orang pula dia dah tahu. Okay, modal dia macam tu, dia dah ada duit. Tapi dia buat cara salah. Yang teraniaya adalah pelanggan. Pelanggan yang teraniaya. Kesian. Okay. Nak kalau macam pregnant woman, mereka tak boleh pakai produk sebarangan. So, kalau bahan-bahan dalam tu you tak dapatkan consultation yang terbaik, you main launching je produk, apa jadi? Apa jadi kat kandungan orang tu? Suplemen tu selamat ke nak minum? Selamat ke nak makan? Jadi, that's why orang skeptical. Okay? Orang skeptical sebab orang takut. Ya Allah, rosak muka kan masa KKM keluarkan info. Adalah produk yang listing kan yang kena. Kecewa lah customer tu. Bayangkan kalau mak kita yang pakai produk tu, contohnya mak kita dah pakai setahun, ada yang pakai 5 tahun, tapi rupa-rupanya sama ni mak kita pakai produk yang beracun. Kesian kan? Dah lah mak kita dah tua, dah berumur. So mula-mula nampak glowing, cantik je muka. Lepas tu jadi macam apa, burn jadi burn muka. Lepas tu tumbuh benda-benda yang tak sepatutnya. Daripada muka mak kita tu cantik, muka wife kita cantik, rosak habis jadi. Bukan sebab hormon, sebab bahan-bahan kata apa, chemical tu mengganggu hormon, mengganggu darah dan sebagainya kan. Kesian lah. So teraniaya tak orang? Teraniaya kan? Bukan nak garang saja tau. Menegaskan. Sebab saya sayang duit awak tu. Nak jadi founder tapi salah cara. Okay, lepas tu sayang yang kedua adalah dah ada peluang dah pun jadi founder tapi pergi ikut cara yang salah. Jadi ramai yang akan sebabkan satu produk tu, satu line ni ramai yang akan bermasalah. Staff you, lepas tu pembeli. So itu dah berat dah tu nak menjawab nanti. Kan? Kalau kita fikir kan, for apa, afterlife punya proses pula nak kena menjawab kan. So kita dapatkan informasi yang betul, insyaAllah. Okay. Okay. Asri terbaik. Okay. Okay, moga diberikan kesihatan dan dimudahkan urusannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Asri doakan saya. Saya pun doakan saudara Asri juga sihat, okay? Ceria selalu walaupun PKP ni duduk menung je kan. Kalau yang tak ada aktiviti lah. Tapi ada je masa yang kita duduk menung kan. Tak ada kerja, menung je kan. Tak apa, menung-menung jangan lupa selawat. Jangan lupa zikir harian ya. Zikir dalam hati walaupun apa, tak zikir kat mulut. Okay, so tu je. Okay, saya harap sangatlah sharing saya ni sampai kepada mereka yang memerlukan informasi. Okay, so tu je. Terima kasih sebab join. Saya sangat menghargai masa yang anda kata apa dah spend untuk tengok video ni. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua orang. Okay, so tu saja. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum. Dan jangan lupa jaga diri elok-elok. Kalau perlu keluar rumah,
mandi. Bila dah balik mandi bersih-bersih, baru main dengan anak, baru nak pegang barang-barang yang patut pegang lah. So, jaga diri baik-baik, jaga keluarga. Okay. Okay, tu je. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.